Tutup, tutup, tutup TV tu, tutup, tutup, tutup. Nego, Cikgu.
Assalamualaikum. Hmm, nak tanya apa? Semua dah tahu ke modul yang mana satu? Kejap saya bagi lagi sekalian modul. Okay. So modul saya dah bagi dekat chat. Pada siapa yang tak jumpa lagi modul kat mana, dekat chat. Okay. So semua dah ready ke? Kalau dah ready, tulis kat chat ya ke something. Tulislah apa-apa pun. Tulis kat chat. Ready ke belum? Nurin ada kat situ ke? Dengan Adam. Nurin dengan Adam, okay. Dah ready ke? Dah buka ke modul? Okey, Adam. Tu Adam kan? Adam ada tak kat situ tu? Ya, cikgu saya dah. Okey, modul jumpa dah. Dah. Okey. So, sekarang kita boleh sambung. Okey, untuk tajuk bengkel kali ni, Faris pun baru masuk. Okey. Faris, jumpa tak modul? Sebelum saya start lagi dia blur-blur. Faris jumpa tak modul? Kau tak jumpa, kena scroll-scroll chat. Okey. So, bengkel kali ni kita akan belajar bab yang ke berapa? 10, 9. Bab perimeter dan luas. Hmm. So yang ni adalah nota kat modul kamu ni. Nota yang sama. Dengan modul maths yang dekat apa? Dekat yang kita buat dekat center lah. Sama je. Dia beri nota lah. Okay. So dekat sini perimeter. Ini dia cakap lah macam nak kira perimeter. Kita dah apa belajar juga waktu sekolah rendah. Kita ambil dekat kawasan sekitar dia ni. So contoh kat sini kalau ada double line macam ni, maksudnya dia punya nilai sama. Nilai dia sama. So kat sini kalau tu 5, ni pun 5. And then yang ni dia tak bagi pun QR tu. Kalau dia tak bagi tu maksudnya nilai dia sama jugalah. Sama dengan TS, bukan sama dengan 5. TS ni 3, so sebelah dia pun 3. So perimeter macam mana? Kita kira yang kawasan luar. PQ lagi, QR, RS, ST ataupun TS, PT. Yang luar tu je. Yang dalam ni kita tak ambil. Tu yang perimeter kan? So dia tambah semua tu. 5 tambah 5 tambah 3 tambah 3 tambah 7. Dapatlah perimeter. Ni asas perimeter. So, perimeter pun ada macam-macam bentuk. Tapi perimeter tak ada formula sangat lah. Okay. So, yang formula, yang ada formula ni bentuk apa? Untuk luas. Untuk luas. Luas macam mana nak kira? Secara masa sekolah rendah dulu kita belajar luas sama dengan panjang darab lebar. Ni yang bawah ni.
Panjang darab lebar. So itu untuk apa? Untuk bentuk segi empat. Segi empat sama boleh, segi empat tepat boleh. Dua-dua ni dia punya formula adalah panjang darab lebar. Kalau bentuk lain macam lain dia punya formula. Ni untuk segi empat. So kalau kat sini panjang dia ni AA. Kalau segi empat sama, semua sisi sama lah. Kalau ni empat, semua empat. Kalau ni tiga, semua tiga. Sebab tu nama dia segi empat sama. So nak cari luas, kita akan darab je. Ambil satu panjang, ambil satu lebar. Panjang mana satu? Panjang tu garis yang, mau cakap apa ni? Melintang. Ni panjang. Ataupun garis mengufuk. Ni panjang. Kalau garis yang menegak ni, yang ni adalah lebar. So ambil salah satu, bukan ambil. Kan kat sini panjang ada dua. Untuk bentuk segi empat. Segi empat ni ada dua panjang. Atas bawah. Ni panjang. Ni dengan ni. Panjang. Tapi bukan ambil dua-dua, ambil salah satu. So ambil A. Contoh saya ambil contoh tu lah. Ni empat. Ni pun empat. So empat darab dengan lebar. Lebar pun ambil satu je. Empat. So empat darab empat. 16. Tu luas segi empat sama. Kalau luas segi empat tepat, dia punya beza dia adalah dia punya lebar dengan panjang tak sama panjang lah. So contoh kalau A ni contoh 5. Tapi yang dia punya lebar bukan 5. Dia punya lebar maybe 4. Contoh. Kan? So dia tak sama panjang. Tapi cara nak kira sama je untuk luas dia. Ambil panjang darab lebar. So dekat sini dia akan jadi 5 darab 4. 20. Itu lebar pula. Yang tu luas segi empat. Ni dua jenis ni. Okay. So next baru kita tengok segitiga. Segitiga pun kita ada belajar juga waktu sekolah rendah. Dia guna balik. So macam-macam segitiga tapi cara dia still sama. Iaitu 1/2 darab panjang tapak ataupun panjang saja. Panjang ni bawah. Darab tinggi. Tinggi. Kalau segitiga yang macam first ni, memang kita boleh nampak tinggi dia. Ni H. Kalau yang second ni, kamu tak boleh ambil yang sengit ni H. Salah. Dia kena ambil yang straight. Sebab tu dia buat tanda dot-dot-dot ni. Dia kena ambil tinggi tengah-tengah. Yang sengit ni bukan tinggi. Dia kena ambil tengah-tengah dia, yang straight. So kat sini H dia. Ni segitiga ni sekerat je. Tapi kamu boleh sambung. Sambung dengan dia. Ni dia punya tinggi. Dia mesti straight. Tak nak yang sengit ni, tak mau. Dia punya tinggi tu yang menegak. Garis menegak. So kena buat sendiri ya kalau tak ada. So sama dia jadi 1/2. Dia beza dia ada 1/2 darab panjang, darab lebar ataupun darab tinggi. Okay. So untuk tingkatan 1, yang ni yang baru dia. Yang ni yang baru dia. Jumpa segi empat selari. Jumpa bentuk lelayang. Layang-layang. Jumpa bentuk trapezium. Luas beza. Dia ada formula tersendiri. So formula dekat sini kalau segi empat selari. Segi empat selari tu macam mana tengok ni. Dia macam sengit sikit daripada segi empat biasa. Segi empat biasa macam ni. Dia sengit. Dia condong. Tu segi empat selari. Dia punya panjang sama je lah. Atas bawah sama. Tapi lebar tak boleh ambil yang L ni. Salah. Dia kena ambil line yang straight. Kamu kena buat line sendiri. Kat sini H dia tinggi. Bukan ambil L yang sengit ni. So kalau nak cari luas dia, dia jadi 1/2 pula. Panjang darab lebar. Contoh panjang dia adalah 4. Dia punya lebar adalah 3. Ataupun dia punya tinggi adalah 3. So 4 darab 3. Simple je. Cuma jangan tersilap. Jangan pergi ambil L ni. Kalau yang dia bagi 5. Ni tak guna pun. Kita cuma guna yang straight tu. Yang belah sini. Terus dapat luas segi empat selari.
Next, layang-layang. Bentuk layang kita kena ambil perpenjuru. Perpenjuru tu apa? Kalau kita sambung bucu dengan bucu. Ni bucu ni, sambung dengan bucu ni dapat satu line. Garis yang dot-dot-dot ni adalah perpenjuru. Ni perpenjuru dia. Yang ni bucu ni dengan bucu ni jumpa ni jadi perpenjuru yang baru. So dekat bentuk layang ni ada dua perpenjuru. Dia punya formula adalah 1/2 darab hasil darab panjang dua penjuru. Maksudnya 1/2 darab dua penjuru tu lah. Yang ni panjang dia ni. Panjang dia ni dia kata B. And then lagi satu panjang yang menegak ni. Yang ni dinamakan A. So formula dia jadi 1/2 darab B darab A. Darab ni kalau terbalik pun tak apa. Kamu buat B dulu boleh. Ataupun kamu buat A dulu boleh. Tak kisahlah. Asalkan kena darab perpenjuru. Dia punya straight line. So, kamu tak boleh ambil contoh dia bagi yang sengit ni. Yang ni 5 contoh dia. Tak boleh lah ambil sisi ni. Tak guna pun. Dia guna yang straight ni. Darab dua benda tu. Tapi kena ada 1/2. And then next, last kali trapezium. Trapezium kat sini tunjuk dua bentuk. Dia pun sama ada 1/2. Dia punya formula 1/2. Tapi dia ada darab hasil tambah dua sisi selari. Maksudnya, kena ambil dua sisi yang selari lah. So, contoh kat sini yang selari kamu nampak adalah A dan B. Nampak dia orang punya arah ataupun dia orang punya line tu sama. Dua-dua melintang. Tapi nampak ni pendek, yang ni panjang. Dia tak kisahlah panjang ke pendek. Tapi A dengan B ni selari. Kena ambil dua ni, bukan darab, tambah. So, tengok sini. A tambah B. Buat dalam kurungan. Tapi kena darab kat luar, 1/2. Darab dengan H, iaitu tinggi. Tinggi dia ada yang menegak ni. H. So, yang sengit ni, tak ambil. Okay. So, selalunya, kalau kau tengok luas, dia memang tak ambil line. Yang sengit-sengit, semua straight. So, itulah. So, yang ni je lah dia punya formula luas. Perimeter, tak apa. Tambah je semua. Kena hafal ke? Payah. Nanti exam dia bagi kat depan. Dia punya formula. Cuma kena faham apa benda. H. Mana satu dia punya tinggi. Mana satu sisi selari. Yang tu dekat formula dia tak beritahu. Kamu kena tahu sendiri. Ada apa-apa soalan? Okey ke tak ni? Okey ya? Diam je tu okey tu. Kalau diam saya anggap okey je. Alright. So next. Kita pergi ke soalan. Bahagian A. Nombor 1. Kita buat sama-sama dulu. Nanti bahagian B nanti kamu buat sendiri. Bahagian A saya tunjuk dulu. Bahagian A for objektif lah. So dekat sini dia kata rajah satu menunjukkan sebuah segi empat sama. So dekat sini keyword kata kunci dia adalah segi empat sama. Kalau segi empat sama, semua sisi adalah sama panjang. Kalau satu ni 4, semua 4. Contoh je 4 tu. Dia tak tahu lah berapa. Semua sama. Tu segi empat sama. Dia tanya berikut adalah cara mengira perimeter kecuali. So, dia minta yang salah, bukan minta yang betul. Mana satu yang salah cara nak kira perimeter? Yang A dia cakap KL, garis KL, tambah LM, tambah MN, tambah NK. So, yang tu betul ke salah? Yang A tu.
Betul. So macam tu lah cara kira perimeter yang saya beritahu awal tadi tu kan. Tambah je semua ni. So yang A betul. B, dia kata 2 KL. 2 KL tu apa ni? Panjang KL ni darab 2. Darab 2 macam mana? Maksudnya nak kata KL dengan NM kan sama panjang. So dia buat 2 kali KL tambah 2 kali LM. Tapi bila kira-kira dapat sama ke tak sama? Betul ke salah? B. Betul. Panjang dia sama je. Contoh kalau ini 4 ni. Kalau kamu masukkan 2 darab 4 tambah 2 darab 4. Still akan dapat sama nanti. Ni contoh lah kalau satu ni 4. Kamu boleh try contoh. So dapat dia adalah 16. Sama macam atas tu. Atas tu kamu tambah 4. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. 16 agak. So sama. B tu betul juga. C. KL darab LM. Maksudnya C tu macam 4 darab 4. Dapat 16. Tapi betul ke salah? Cara dia tu. Salah. Walaupun dapat sama je 16. Kebetulan lah. Tapi cara dia buat tu salah. Bila dia buat KL darab LM ni, yang ni kira apa? Yang ni formula untuk cari luas. Yes, betul Nurin. Luas. Panjang darab lebar. KL tu kan panjang. LM ni kan lebar. So macam panjang darab lebar. C tu dia macam nak kira luas. So yang salah dia tu adalah C. D 4 kali KL betul. Sebab 4 kenapa datang 4 ni? Sebab dia ada 4 sisi. Segi 4 kan ada 4 sisi. So betul cara dia buat tu betul. 4 darab dengan 1 saja panjang. Boleh? Cuma tak boleh buat KL darab LM. Yang tu nampak sangat guna formula luas. Okay, so done nombor 1. Next, kita buat nombor 2 pula. Nombor 2 dia kata perimeter bagi sebuah segi empat sama ialah 2.4. So segi empat sama. Kalau nak nampak kena lukislah kat tepi. Segi empat sama maksudnya semua sisi sama panjang. Sama panjang saya buat macam tanda garis-garis ni. Semua tu dapat 2.4. Dia tanya berapakah panjang setiap sisi. Maksudnya dia tanya kalau satu ni berapa? Kalau dia tanya macam tu. Macam mana nak dapat satu? So, kat sini nama pun segi empat sama. So, maksudnya semua sisi sama panjang. So, senangnya adalah kamu buat 2.4 bahagilah dengan 4. Kenapa bahagi 4? Dia sama macam yang D ni. 4 darab KL ni sebab dia ada 4 sisi. Dia darab dengan satu sisi. Satu sisi punya panjang. Itu kalau nak dapat semua perimeter. Yang ni perimeter dah dapat. Dia nak cari satu. So dia terbalik. Dia bahagi pula. Kenapa 4? Sebab segi 4 sama ada 4 sisi. Untuk bahagi 4 ni, yang ni hanya boleh buat untuk segi 4 sama je. Kalau segi 4 tepat, contoh segi 4 tepat ni memanglah ada 4 sisi. Tapi tak boleh buat 2.4 bagi 4. Sebab segi 4 tepat, sisi tak sama panjang. Lebar panjang dia lain. Panjang dia punya sisi, dia punya sentimeter tu lain. So untuk segi 4 tepat tak boleh bahagi 4. Tapi kalau segi 4 sama boleh bagi 4 terus. Sebab semua akan dapat sama je. Bila tekan kalkulator dapat 1.2. So maksudnya 1.2 pula. 0.6. Saya nak kira. Kalkulator 2.4 bagi 4 0.6. So A. Kalau tak percaya try. 0.6 tambah 0.6 tambah 0.6 tambah 0.6. Ataupun 0.6 darab 4. Kan 4 sisi kan. Bila tambah balik memang dapat 2.4.
Maksudnya betul, satu tu. Kalau nak cari satu, bahagi 4. Next. Yang ni dia bagi bentuk. Cuma kita kena baca kat atas ni sebab dia ada hint-hint dia. Dia kata segi 4. Segi 4 tepat. So kamu tak boleh. Kamu jangan buat dia macam segi 4 sama. Maksudnya kalau segi 4 tepat, panjang lain, lebar lain. Dia takkan semua dapat. Kat sini dia tulis 7 kan. Tak semua 7. Bukan semua 7. Atas bawah 7. Tapi kiri kanan lain. Tu segi 4 tepat. And then segitiga sama sisi. Apa benda segitiga sama sisi? Tu dia dah tulis lukis dah. Semua sisi sama panjang. Sebab tu dia buat garis-garis-garis ni. Ada 3 garis. Semua sisi sama panjang lah. So kalau kat satu sisi ni, sisi tu kau faham kan? Sisi tu macam satu garis ni lah. Satu garis ni ada 5. So lagi satu garis pun 5. Yang bawah tu pun 5. Segitiga sama sisi, semua sama panjang. 5, 5, 5. Tu segitiga sama sisi. Semua dia punya sisi semua sama nilai. Okay. So itu dah dapat. And then 7 kat atas, 7 kat bawah. Bawah mesti sama. Bawah dia sama dengan atas untuk segi 4 tepat. Sekarang kiri dia pula, yang belah sini. Kiri ni berapa? Siapa tahu kiri tu berapa? Saya tunjuk ni. Kau nampak kan cursor saya kan? Yes, betul. 5. Macam mana dapat 5? Sama macam orang kanan dia. Untuk kiri ni, sama dengan belah kanan lah. Tadi atas sama dengan bawah. Kiri sama dengan kanan. So, dia pun 5. So, untuk topik ni, bila kamu nampak bentuk, kamu kena isi dulu semua berapa sentimeter. Kena bagi isi penuh gambar rajah ni. Lepas tu barulah baca soalan dia minta apa. Dia kata cari perimeter. So, kalau perimeter, dia cuma ambil kawasan di luar sahaja. Kat dalam tak ambil. So, dekat sini, yang kat luar adalah 7, 5 ni, 5 bawah ni, 7 bawah, dan 5 belah kiri. Dan tu je kita ambil. Yang tak ambil adalah 5 kat dalam ni, tak ambil. Sebab dia berada di dalam. So, perimeter tinggal tambah semua. Tambah semua. Kalau nak cepat buat apa? Nak tambah saja boleh tapi betul dapat 29. Tapi kalau nak cepat, kita buat apa? Nak tambah teruk juga lah. Nak tekan kalkulator tu. Macam mana dapat 5 belah kiri tu? 5 belah kiri ni dia sama macam belah kanan. Tadi kat sini dapat 5 kan? Kat sini dapat 5 kan? Belah kanan ni kan? 5. So belah kiri dia pun jadi 5. Dia segi 4 tepat macam tu. Kalau ni 5, sana 5. Kalau atas 7, bawah 7. Macam tu. Kiri kanan sama, atas bawah sama. Tu segi 4 tepat. Kalau kamu dapat satu sisi je, belah kanan, sebelah kiri tak ada, maksudnya sama dengan belah kanan. Kalau dapat atas saja, bawah tak ada, maksudnya bawah tu sama dengan atas. So, perimeter tadi nak cepat, kalau kita tekan tambah, lambat. So, kita boleh darabkan saja. Tapi still kena tambah tengah-tengah tu. Kenapa boleh saya cakap boleh darab? Sebab nombor dia ni lebih kurang sama saja. 5, 7, dia repeat nombor yang sama. Kalau nombor lain-lain tak boleh lah. So dekat sini 5 ada berapa?
1, 2, 3. Yang dalam ni tak ambil. 5 ada 3. So nak cepat darab 3. Tambah. Still ada tambah tengah-tengah tu. 7 pula darab. Kira berapa 7? 1, 2. Darab 2. Jadi lagi laju daripada kamu tekan satu-satu. So tekan terus kalkulator 15 tambah 14. Dapat dia 29. B. Kalau tak nak darab, okey, tak salah pun. Nak tambah semua, boleh je. Okey. So, dan nombor 3. Kita nak pergi pula nombor 4. Dia kata diberi luas sebuah kebun berbentuk segi empat sama. So kalau kamu tak nampak segi empat sama, kamu kena lukis segi empat sama. Kebun dia segi empat sama. So buatlah garis-garis ni. Garis-garis ni untuk apa? Untuk menandakan semua sisi sama panjang. Sebab tu nama segi empat sama. Semua sisi sama panjang. 4. Lepas tu dekat sini ialah luas dia bagi tahu 400. Luas segi empat sama tadi macam mana dia punya formula? Saya nak cari luas. Nah, apa formula luas untuk cari segi empat? Segi empat sama ke segi empat tepat ke sama je formula dia. Apa formula tadi? A darab B ataupun panjang darab lebar. Panjang darab lebar. So dekat sini panjang darab lebar salah satu je lah. Kita tak ambil semua. So contoh kat sini A, sini B. Maksudnya A darab B. Untuk luas. So daripada situ kamu boleh cari satu sisi tu berapa. Macam mana nak cari satu sisi? Yang ni sama panjang. Bila sama panjang, kita boleh kuasakan saja. Walaupun A darab B. Contoh saya buat macam ni. Contoh. Satu lagi segi empat sama saya buat kat sini. 4 darab 4. Kan sama je. So macam mana nak cari luas dia? Kamu buat apa? 4 darab 4. Dapat 16. Ataupun, kalau nak cepat, kita tak buat 4 darab 4. Sebab kita tengok kat sini, sama je. 4 dengan 4. Kan sama ni nilai dia. Nombor sama. Kita buat apa? 4 kuasa 2. Kalau ingat balik kuasa dia. Sama dia. 4 kuasa 2 ni kan sama kan? 4 darab 4. So dia jadi 16. Kalau nombor yang sama, kita boleh buat kuasa 2. Kalau tak buat kuasa pun tak apa. Tapi ni untuk jawab soalan ni, kita akan buat kuasa. A darab B. Kita tak tahulah berapa. Tapi, dia jadi unknown lah. Yang ni tak jadi B lah, jadi A jugalah kot kan. Sebab sama je dia punya nilai. So, dekat sini dia jadi A kuasa 2 sama dengan 400. Kenapa saya buat A kuasa 2? Sebab nilai dia sama saja. Dan kenapa kuasa 2? A kan ada 2 ni. Macam ni jugalah. 4 ada 2. Saya tulis je 4 kuasa 2. So yang ni A kuasa 2 sama dengan 400. Nak cari satu sisi. A sama dengan. Kita akan gerakkan kuasa ni. Kuasa pergi sana jadi. Kuasa lawan dia apa? Punca. So kuasa. Kejap sini scroll ni.
So bila bawa sana, dia jadi punca 400. Dapat satu sisi. Kalau kamu punca 400, dapat buat apa? Cuba tekan. Punca punca kuasa 2. Punca kuasa 2 400 dapat buat apa? Punca 400 dapat berapa? 20. So, bila kamu try tekan, 20 darab dengan 20. Dapat tak 400? Dapat tak balik 400? Kamu kena test lah. Kalau satu sisi 20, mesti lagi satu sisi pun sama. 20 juga sebab dia orang punya nilai sama. So 20 darab 20, yes dapat 400. So, maksudnya betul lah kamu kira tu. Satu sisi ni 20. So, sekarang tak jadi A dah. Kita tahu dah dia adalah 20. Ni 20, ni 20. So, semua akan jadi 20 lah. Kan segi empat sama? Semua orang sama. 20. So, bila kita dah dapat satu sisi, baru kita boleh cari perimeter. Perimeter dia, kamu boleh darab terus sebab nombor dia sama ataupun tambah dia semua. Jadi, kat sini ya. 20 darab 4. Ataupun kamu buat 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20. Boleh je. So, dapatlah dia 80. So, ni lah perimeter dia. Jadi dia complicated sikit sebab kita nak cari satu sisi dulu. And yang ni kita boleh buat kuasa 2. Dia special sikit. Kenapa boleh kuasa 2? Sebab sisi dia semua sama panjang. Sama, nilai dia sama. Tapi bukan kuasa 4. Jadi kuasa 2. Sebab formula dia darab 2 benda je. Panjang darab lebar. Kalau darab sampai 4, baru dapat kuasa 4. Ni kuasa 2 saja. So, bila dapat 1, 20 dan baru boleh cari perimeter 80. Okay. Next. Kalau boleh sambil-sambil saya cerita tu, kamu boleh salin. Supaya save masa. Next, kita pergi number yang seterusnya. Atas. 5. Yang ni boleh buat sendiri kot. Dia suruh kira, dia kata ada segi 4 sama. Tu kata kunci dia, segi 4 sama. Maksudnya semua sama panjang. Dan dia kata setiap sisi, maksudnya satu sisi tu 2 cm. So semua ni 2 lah. Ni 2, ni 2, ni 2, ni 2. Semua sisi tu 2. So dekat sini banyak dia nak perimeter. Yang ni lah yang kamu kena guna darab. Takkan kamu nak tambah banyak-banyak. 2 tambah 2 tambah 2. Dah lah banyak gila sisi kat sini. So darab lah. 2 darab. Kira ada berapa sisi yang kamu kena kira. Sisi mana? Dia nak perimeter. So kena ambil kawasan luar saja. Maksudnya kawasan dalam ni tak ambil. Dalam ni tak ambil. Yang semua dalam tak ambil. Yang luar je. Dalam ni tak ambil. Ni tak ambil. So kira ada berapa sisi. Satu. Ni saya purple nampak dah. Ni 1, 2. Saya ambil colour yang terang je. Sini 1, 2, 3, 4. Itu baru 4 sisi lagi. Asalkan dekat luar. 5, 6. Ini yang kelima, ni yang keenam. So maksudnya setiap tu 5, 6, 7, 8,
9, 10. Kini bawah ni pula 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nampak saya kira semua sisi yang terbuka yang kat luar tu je. Semua kat luar tu adalah ada 28. Yang ni kalau ada petak yang besar macam tu, kan ada 2 kotak kan. Jangan kira yang ni satu. Salah. Dia kena kira kotak kecil. Kecil-kecil. Kalau saya kira yang ni satu. Yang ni. 1, 2, kira macam tu. So ni saya kira balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 26, 7, 8. 28. Bila dah tahu ada 28 sisi, barulah tekan calculator 28 darab 2. Sebab apa 2? Sebab satu sisi adalah 2. Sebab apa 28? Sebab ada jumlah 28 sisi. So 28 darab 2 dapat 56 D. Okay. So next nombor 6 pula. Baca daripada atas. Dia kata sebuah segi empat sama EFKL. So EFKL ni segi empat sama. So semua sisi dia akan sama panjang. Lepas tu segi empat tepat FGJK. So yang tengah ni segi empat tepat. Dan sebuah segitiga sama sisi. Itu penting baca sampai atas. Kalau tidak kita tak tahu segitiga ni semua sama sisi. So maksudnya semua sama panjang. Saya buat garis tu maksudnya sama sisi diorang tu. Bila saya buat macam tu, saya tak perlu baca dah atas tu. Saya dah ingat, saya dah label. So kat sini, tak apa, dia cakap diberi perimeter seluruh rajah. So semua ni, perimeter semua adalah 360. Hitung panjang GH. Mana GH? Kat sini, ni apa? So kita masukkan dulu apa yang kita tahu. Yang ada kat sini yang kita tahu adalah KJ. KJ tu berapa? Kenapa saya cakap KJ saya tahu? KJ ni berapa? Kat bawah ni. 80. Dia sama macam orang atas dia. So, sini 80. So, dia pun 80. Yang lain kita tak tahu. Nanti kita kena cari. Okay. So, tapi yang kita pasti GJ ni akan sama dengan FK. EF pula. GJ sama dengan FK. Maksudnya, setiap sudut tu adalah setiap sisi tu adalah sama panjang. Maksudnya kalau kat sini 5, dia ni pun 5. So dia ni pun 5, dia ni pun 5, dia ni pun 5, dia ni pun 5, dia ni pun 5. Yang ni contoh je lah. Maksudnya semua ni sama nombor. Itu contoh padang belik. Tak tahulah ni 5 ke apa, tak tahu. So daripada ni sama nilai. Segi 3 punya sisi dengan segi 4 sama punya sisi sama nilai. So nak cari sekarang. So perimeter adalah tambah semua. So kita tulis dulu. Perimeter sama dengan 80 darab. Saya darab nak cepat. 80 ada berapa kat sini? Ada 2. Okey. So kamu akan darab 2. 80 darab 2 tambah GH tu. Sebab dia minta GH, kamu jangan guna huruf lain. Guna yang dia nak. Dia kata kat sini GH.
Tak boleh highlight. Dia nak GH. So guna GH. GH. Buat kurungan. Darab. GH nak darab berapa? Kita cari sisi yang sama macam GH. Ada berapa sisi yang sama nilai dengan GH? Ada berapa yang ada berapa sisi yang sama dengan GH? Nilai dia sama. Saya dah buat label garis dah tu. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikutlah. Tapi perimeter kita tak ambil dekat dalam. So, bila kita tak ambil kat dalam, kita tak ambil yang ni, kita tak ambil yang ni. Perimeter kat luar je. Jadi, dia ada berapa sisi? 5. GH 1. Yang sama panjangan dia GH. JH 2. LK 3. EL 4. EF 5. So, 5 sisi yang sama nilai dengan dia. Dengan GH. So, GH darat 5. Perimeter tu kita dah boleh isi dengan benda lain. Saya padam balik perimeter. Tak apa, saya padam. Perimeter tu saya tulis nilai dia. Perimeter kan dia dah bagi 360. So kita tulis 360. Sama dengan benda-benda tu kita tulis tu. Lepas tu kita selesaikan yang boleh selesai, iaitu 80 darab 2 boleh selesaikan. Tekan calculator. Dapat berapa? Saya tulis kat bawah ni. Tak cukup. So, tulis balik 360 sama dengan 80 darab 2 dapat 160. Tambah GH darab 5. GH ni macam algebra. Kamu treat dia sebagai algebra. Macam unknown. Anu. 5 darab GH dia jadi 5GH. Kan? 5 darab X dapat 5X. So sama lah macam dia. 5 darab GH 5GH. Kita tak ambil GH 5. Dia jadi 5GH. 5 kat depan. Lepas tu baru kita gerak-gerak. Kita nak gerak 160 dulu. Bawa pergi sana jadi tolak. So 360 kat kiri ni tolak 160 sama dengan 5GH. 360 tolak 160 dapat 200. 200. Sama dengan 5GH. GH sama dengan 5 pula kita bawa. 5 bawa pergi sana dia jadi apa? Dia tak jadi tolak tau. 5 darab 5GH kan 5 darab. So 5 jadi bahagi. 200 bahagi 5. Dapat dia yes betul Adam 40. 200 bagi 5 dapat terus. So satu sisi tu ataupun GH tu adalah 40. Terus dapat 40. Lepas tu kalau kamu rajin, kamu carilah, kamu check lah betul ke tak. Cara dia macam mana? Tambah je. 40 darat dengan 5. Lepas tu tambah 80 darat 2. Dapat balik 360. Itu cara nak check lah. Tapi memang akan dapat lah. Memang betul lah. GH tu 40. Next. Number 7. Oh. Nombor 7. Dia gelap.
Lebar sebuah segi empat tepat. So lukis segi empat tepat. Lebar dekat mana tadi saya ajar? Yang menegak ke yang melintang? Lebar yang mana satu? Yang ni A ke B? Jawab. A ke B? Mana satu lebar? A ke B? Mana satu lebar dia? Sebab tu kena tahu lebar mana satu, panjang mana satu. Mana satu lebar? A ke B? Tulis A ke B? Siapa rasa A, tulis A. Siapa rasa B, tulis B. Mana satu bentuk lebar? Yang melintang ke yang menegak? Okey, Nurin kata B, Adam kata B, Faris kata A. Okey. So jawapan yang betul adalah lebar dia adalah B. Yang menegak, yang menegak. Yang macam A ni adalah panjang. Okay. So yang menegak tu adalah lebar. So tulis yang dia cakap tadi kat situ, lebar adalah 7 cm kurang daripada panjangnya. So tadi yang ni panjang, yang ni lebar. So kalau dia bagi tahu ke panjang dia, tengok dulu. Dia kata lebar 7 cm kurang daripada panjang. Diberi perimeter segi empat tepat itu ialah 58, cari luas. So panjang pun dia tak bagi, lebar pun dia tak bagi. Lebar dia cuma bagi tahu 7 cm kurang. Tapi macam mana nak tahu? Sebab panjang tak tahu. So bila tak tahu, benda yang kamu tak tahu, yang tu adalah unknown. So bila tak tahu, kita label dia sebagai X. Label lah huruf apa pun. Saya memang suka X lah. Panjang tak tahu, X. And then lebar 7 cm kurang. So kalau kurang kena tolak. So maksudnya lebar dia adalah X tolak 7. Kenapa bukan 7 tolak X? Yang tu kena faham. Kenapa bukan 7 tolak X? Kalau awak buat 7 tolak X, maksudnya kamu nak kata lebar tu lagi panjang daripada lebar tu lagi besar nilai dia daripada panjang. Kalau kamu buat macam ni. Kamu nak kata lebar tu lagi tinggi nilai dia. Tapi kalau kamu buat X tolak 7, maksudnya kamu memang tahu lebar tu lagi pendek daripada panjang. So, yang ni jangan terbalik. Kalau yang atas ni, 7 tolak X adalah lebar tu lagi panjang, lagi banyak. Kalau yang bawah ni, X tolak 7, panjang tu lagi tinggi nilai dia. Dalam situasi kita adalah panjang tu lagi banyak dia punya nilai daripada lebar. Sebab dia kata kat sini dah kurang ni. Sepatutnya X tolak 7, bukan 7 tolak X. And then dia bagi perimeter saja. So kalau perimeter, semua sisi kamu kena tahu. Kamu tak boleh label X tolak 7 macam tu je, tak boleh. Dekat kiri dia pun kena label X tolak 7. Atas dia pun kena label X. Segi empat tepat macam tu atas bawah sama, kiri kanan sama. Bila dapat sini, kita carikan nilai X berdasarkan perimeter yang dia bagi. Perimeter adalah 58 sama dengan X tambah X. Perimeter kan tambah semua. Tambah X tolak 7 tambah X tolak 7. Sorry. Sekarang kita tengah nak buat apa? Tengah nak cari X. Panjang tu berapa? Bila kamu tahu X tu berapa, kamu boleh cari lebar dia. Bila dah tahu semua, baru boleh cari luas. Kalau ni panjang tak tahu, lebar tak tahu. So kita tengah nak cari X juga. Kena cari X. Dengan cara ambil perimeter yang dibagi ni, 58. 58 tambah semua ni. So 58, okey. Yang ni kena pemudahkan. X tambah X jadi 2X. Okey. So situ jadi 2X tu. Tak cukup lah tempat dia.
Saya kena buka Word. Kejap eh. Supaya dia tak pening. Okey saya buka kat Word. Tak cukup lah tempat dia. Kecil yang dia bagi. Saya akan sambung sini. Jadi kita dah kira. Saya tulis balik. Yang saya tulis tu buat macam tak nampak je lah. Maksudnya yang saya tulis tu serabut lah. Saya tulis balik. Dia jadi tadi dapat 58 sama dengan X tambah X tambah X tolak 7 tambah X tolak 7. Lepas tu saya cakap dia punya X dengan X ni boleh selesaikan jadi 2X. Nampak kan? Okey. 2X. So, yang ni buka lah kurungan dia. Ni akan jadi 2X tambah, ni boleh buka kurungan, masukkan dari segi, apa, tukar dari segi simbol je. Positif jumpa dengan positif. Positif juga. So, tulis positif. X tolak 7 tambah X tolak 7. Kalau tambah tak ada apalah, tak payah buat ni. Kau buka je kurungan dia. Buka kurungan dia. So, dekat sini nampak ada lagi X tu. 2X jumpa X tambah X tambah X lagi. So, ada berapa X kat situ? Berapa X kat situ? 4. Dia ada 4X. So, dia jadi 4X lah. 4X. And then, kamu tengok ni, negatif 7 dengan negatif 7 tekan kalkulator. Negatif 7, negatif 7. Dapat berapa? Negatif 14. Tekan terus je, negatif 7, negatif 7. Macam tu. Dia akan bagi negatif 14. So, ni nak dapat dalam ni. Dia dah makin senang lah ni. Tadi nampak serabut. Banyak sangat. So, kita mula nak gerak-gerak nak cari X. So, dekat sini kita akan gerakkan negatif 14 pergi sana jadi tambah. So, dapat 58 tambah 14 sama dengan 4X. So, 4X sama dengan 58 tambah 14 dapat 72. Lepas tu, kita gerak pula 4. 4 sini adalah darab. Bila pergi sana jadi bahagi. Dia adalah X sama dengan 72 bahagi 4. So, kamu akan dapat X dia adalah okey, betul. 18. Lepas tu kamu tengok balik, X tu benda apa lah tadi? X tu adalah panjang. Berdasarkan yang kita lukis tadi. So, maksudnya panjang tu 18. So, bila kamu dah tahu panjang tu 18, lebar pun kamu boleh tahu dah.
So daripada gambar tadi, X ni adalah 18. Lebar, kita cari. Sekejap nak kena tukar color. Oh, dia tak nak padam dah. Okey, X 18. Lebar kita akan carilah X tolak 7. Kena carilah lebar dia. Lebar kan X tolak 7. X kita dapat tadi 18. 18 tolak 7 sama dengan 18 tolak 7 dapat apa? 11. Ha, 11. So sekarang kita dapatlah panjang dia 18. Ui, lebar 11. Ha, so tak ada lagi dia punya bentuk tu X dia tak ada lah X. So dia tak minta apa benda ni. Dia minta kira cari luas segi empat tepat itu. So luas segi empat kita buat apa tadi? Ingat balik formula luas sama dengan panjang darab berapa? Panjang darab lebar. Ha, panjang darab lebar. So ambil lah benda yang kita dapat tu. 18 darab 11. Teruslah dapat luas dia. 198. So dekat sini jawapan dia adalah B. So kamu perlu masa kan nak salin? Tapi tak dah terlambat dah nak salin. Lagi 30 minit je ni. Okey, so saya bagi masa kamu untuk screenshot lah kot kan. Kalau siapa yang belum siap, siapa yang belum sempat salin, screenshot je. Ha, screenshot sampai sini. Okey, screenshot dan so dapatlah jawab bahagian A habis. Dia ada sampai soalan itu sajalah, sampai soalan 7. Lepas tu bahagian B kamu akan try buat sendiri. Cik sikit. Ha ni. So ni bahagian B. Ha, dia cuma okey yang anggar ni mungkin tak reti lah kan. Saya cerita dulu. Anggarkan dia lain sikit lah. Dia macam kamu belajar sains. Anggarkan luas. Anggar. So maksudnya kita tak guna formula tau. Kalau anggar ni dia macam kita teka-teka. Macam tu. Teka lah dapat berapa. Kalau teka-teka tak guna formula. So kat sini bentuk segitiga. Tapi jangan guna 1/2 darab panjang, darab lebar. Dia tak guna. Anggar ni tak guna formula. Macam mana nak anggar? Kamu kira ada berapa kotak yang penuh. Penuh ataupun separuh. Yang kecil sangat kita tak kira. Contoh kat sini dia cakap satu unit dalam sentimeter. Setiap kotak mewakili 1 unit. Maksudnya satu kotak kecil ni dia kata 1. So segitiga ni macam nak kira anggar, kamu kira kotak yang penuh ataupun sekerat pun boleh lah. Tapi jangan kecil sangat. Kita, kalau separuh saja, contoh kalau kotak macam ni, ni yang dia lorek sampai sini. Yang ni kita kira. Tapi kalau yang ni dia lorek sampai sini kan. Sini dia lorek. Tapi kalau kotak dia macam ni, kotak dia kan segi empat sama kan, kotak putih tu. Tapi dia lorek sekerat ni je. Kecil ni. Kecil sangat dia tak kira. So kalau kat sini,
Yang kita boleh kira adalah yang ni. Ni kotak pertama ni yang berlorek ni sikit. So yang ni separuh ni kira boleh kira satu. Dia macam sign je kira luas tu. Kira luas apa? Kamu kira apa? Daun. Daun ke apa? Lagi, yang ni memang masuk lah. Ni penuh. Satu, dua, tiga, empat. Yang ni pun masuk. Lima. Cuma yang ni tak ambil. Nampak ni? Ni kecil sangat ni. Kecil sangat. Kecil sangat tak ambil. Yang belah sini pun kecil sangat. Kecil sangat ni tak ambil. Tengah ambil. Ni pun okey, ni okey, ni okey. Yang ni kecil. Tak mau. Ni tak ambil. Ni tak ambil. Kecil-kecil tak ambil. So, tengah ambil. Yang ni still ambil. Yang kecil sangat tak ambil. So, bila kita kira berapa yang kita tik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, dia punya luas adalah 13. Dia kata mewakili sentimeter kan. 13 sentimeter lah. Kuasa 2. Kuasa 2. Sebab luas. Macam tu. Lepas tu kamu sambung yang B pula. Kira B tu. Ada berapa luas dia? Okey, Nurin jawab 14. Lagi? Okey, Adam 14. So, Faris 14 juga. Okey, 14. So, betul kita kira yang penuh. Yang ni pun masih kira ni. Tu masih kira yang dua atas tu. Ni masih kira. Yang kecil sangat je. Yang ni, yang dua kecil kiri kanan tak ambil. Tengah ambil. Ni ambil. Bawah ni pun tak ambil. Kecil. So, yes 14. So, siap yang anggarkan. Next. Nombor 15. Dia suruh wakilkan guna simbol. Tapi kena ingat dulu apa ni simbol ni maksud apa. Simbol ni maksud apa. So dekat sini kalau saya ajar contoh macam hari tu macam mana lah. Kena buat tanda dot 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 kat depan. Tapi ni bahasa Melayu lah sikit. So kalau situ kamu nampak macam huruf K. So huruf K adalah kecil daripada. So maksudnya simbol yang macam tu kecil. Yang ni macam huruf B. So besar. Dia suruh isi kata tempat kosong. Membandingkan perimeter. Dia suruh banding perimeter. Bukan banding luas ke apa. So kalau kamu tengok. Macam mana nak tahu nilai pun dia tak bagi. Macam mana kita nak bandingkan. Kita tengok. Kita tengok je lah bentuk dia. Nampak siapa yang lagi besar tu. Perimeter dia lagi besar lah. So kat sini. M dengan N. Mana yang lagi besar? Mana bentuk yang lagi besar? M ke N? M. M lagi besar. So, bila M lagi besar, memang perimeter dia lagi besar. So, besar simbol dia akan jadi jenik. M besar pada N. Okey. Lepas tu kamu boleh sambung. B, C, D. Buat dulu. B, C, D buat sendiri. Ada yang meninggi. Macam C yang D dia meninggi. Tapi kalau tengok sendirilah siapa lagi besar. Lagi tinggi, maksudnya perimeter dia akan besar juga tu.
Dah? Okey, B. M besar daripada ke kurang daripada? Kalau besar tulis B, kalau kecil tulis K. Nak tulis tu lambat sikit. Kalau jawapan dia besar tulis B, kalau kecil K. K, B. M adalah kurang kecil. Kecil daripada N. Sebab M bentuk dia lagi kecil daripada N. So, simbol dia kecil. C, B ke K? Besar ke kecil? M besar ke kecil daripada N? Oh, ada simbol eh. Ada simbol bagus kak. Besar. Betul. Nampak lagi tinggi lagi besar lah. Next D. M besar ke kecil? Kecil. Okey. Simbol kecil tu okey. Okey. Dan so itu bahagian B dan dah siap. Lagi ada lagi bawah. Ni ada lagi. Dia suruh lengkapkan tentang luas segitiga. So kena tengok formula luas segitiga. Dia adalah 1/2 darab panjang darab lebar. Ataupun panjang darab tinggi. Lebar dengan tinggi tu sama je lah. Panjang apa? Panjang tapak ni. Sebab tu dia tulis tapak je. Dia tak tulis panjang. Darab panjang tapak. Darab tinggi. So, dia nak suruh, kadang-kadang dia suruh kira luas. Kadang-kadang dia suruh cari tapak. So, cari tinggi. So, sama je cara dia guna formula tu. So, yang first ni easy sajalah masuk dalam formula untuk dapatkan luas. So, dia jadi 1/2 darab 8 darab 5. Yes, 20. Yang ni tulis nombor cukup. Tak payah sentimeter kuasa 2 ni tak payah. Sebab kat jadual ni dah tulis. 20 cukup. Next, untuk yang bawah-bawah tu dia tak minta luas. Dia suruh minta benda lain. Yang ni dia nak tapak. Tapi still guna sama. Macam mana? 1/2 darab. Tapak tak tahu. Dia tak tahu kamu letaklah anu apa-apa. So, saya letak Y contoh. Darab Y, tapak tak tahu. Darab tinggi, tinggi tahu 9. Dia punya luas pun dah bagi tahu 54. Nampak? Luas kat belah sana lah. Luas belah kiri. Yang ni yang calculation belah kanan. So, kamu boleh buat 9 darab Y. Boleh buat macam tu. Ataupun ambil number dengan number. 1/2 darab dengan 9. 1/2 darab dengan 9. Kita buangkan dulu Y. Jangan buat apa-apa kat Y. 1/2 darab 9 kita akan dapat dia 9/2. Kalau dapat perpuluhan pun okey, tak kisah. Senang perpuluhan lah. So dapat 54 sama dengan 9 bagi 2 berapa? Dapat perpuluhan berapa? .5. 4.5. So 4.5 Y. So nak cari Y, Y sama dengan 54 bahagilah dengan 4.5. So kalau dapatlah Y sama dengan 12. So maksudnya tapak dia tu 12 lah. So yang benda-benda yang belah sini ni semua akan buat sebagai anu. Kau buatlah apa pun. X boleh, Y boleh. Saya buat Y sebab tadi ada darab. Kalau saya buat X, saya tak boleh nak beza darab dengan X. Takut tertukar. So sini dapatlah Y dia 12 ataupun tapak dia tu 12 lah. Next, kau boleh sambung cari tinggi dengan tapak yang bawah ni. Cari. Yang ni semua dia dah bagi. So ini jadi 60 sama dengan 1/2 darab tapak 15. Darab tinggi tak tahu Y. Cari. Yang ni 94.5 sama dengan 1/2 darab tapak tak tahu Y.
Darat tinggi tahu 10.5. Selesaikan sampai dapat Y. Y itu adalah jawapan kita nak. Dah. Oh, kita dah 15 minit lagi ni. So, ini saya beritahu siap-siap je lah jawapan dia. Y ni yang tinggi ni dapat ini 8. Yang ni kamu akan dapat 18. Kau kira lah Y tu. Sampai dapat 8 dan 18. Okey? So, kalau siapa yang belum dapat saya kat rumah kamu sambung. Kita nak buat ni. 17 dulu padankan and then bahagian C. So, dekat sini suruh padankan guna formula yang sesuai untuk dia lah. Formula dia yang betul. So, yang A ni adalah segitiga. So, carilah formula dia. Formula dia yang mana satu. And then B adalah bentuk segi empat selari. Itu pun bahasa Inggeris apa segi empat selari? Quadrilateral. Tu. Macam mana formula dia? C adalah trapezium. D adalah lelayang. So, tengok balik je nota depan tadi tu. Dan padankan. So, dekat sini adalah segitiga. Segitiga adalah 1/2 darab panjang darab panjang tapak darab tinggi. So, 1/2 darab A darab B. So, dia adalah yang ni. Yang ni sama macam segi empat sama. Cuma dia adalah A darab B. Dia tak ambil yang sengit. A darab B. So, yang ni yang atas. Lagi, bawah lagi. Trapezium, dia kena tambah tu. Dia beza dia dekat sini. Sisi selari tambah A tambah C. So, yang bawah ni. Lelayang 1/2 darab. Dia sama macam segitiga. Cuma dia darab perpenjuru. Perpenjuru kat sini dia cakap sini panjang ni A, yang ni B. So, dia 1/2 darab A darab B. Apa tu? Sini je. Corner je. Satu 1/2 darab A darab B. Okay, so jawapan dia macam ni. Bentuk dia macam tu. Macam bentuk X. X, X. Alright. So, next kita akan pergi bahagian C. Bahagian C dia banyak kira sikit. So, bahagian C ni adalah bentuk dia pelik-pelik. Dia tak macam kita belajar tadi. Tapi sebenarnya sama je. Bentuk tu tak ada segi empat sama pun bukan. Trapezium pun bukan. So, kat sini dia cakap ada dua bentuk. Jika perimeter bagi kedua-dua bentuk P dan Q adalah sama. So, jadi sama lah. Contoh kalau perimeter 56, dia ni pun 56. Tu maksud dia. Ni contoh saya pun tak tahulah perimeter dia berapa. Dia suruh cari nilai X di bawah ni.
So, kita kena cari dululah perimeter tu berapa. Bila kita tahu perimeter berapa, baru kita boleh cari X. Masalahnya nak guna formula apa nak cari perimeter ni? Perimeter tambah je lah kan. 8 tambah 6, tapi yang atas ni macam mana nak kira. Yang belok-belok ni macam mana nak kira. Dia sebenarnya sama je. Dia buat belok-belok tapi sama lah ni, yang ni. Oh, tak boleh highlight. Ni. Yang ni. Yang ni kita tak tahu berapa kan. Tapi dia sambung dengan dia ni. Saya sambungkan dia tak kat tepi ni. So dia sama lah. Straight. Sama dengan siapa? Sama macam si 6 ni. Faham tak? Dia punya kena bayang macam tu. So sebenarnya yang ni belah kiri tu, kalau campur semua tu, dia still 6. Okay. Saya masukkan yang ni, dia ni, pergi kita injak ke kiri sikit, bagi sama sebaring yang dia ni. Sama lah. Total semua adalah 6. And then, yang tu kalau yang menegak. Next yang bawah pula. Yang bawah, ni 8. Tapi ni sama lah. Ni yang melintang, 1. And then kita bawa dia ni, ataupun kita naikkan dia ke atas. Naikkan ke atas, sama tak? Dia akan jadi penuh satu garis. Sama macam 8. Nampak? Dia sebenarnya adalah segi 4. Cuma dia buat bentuk macam tu, macam ni, macam ni. Habis sebenarnya bila kita gerak dia punya panjang ni, kalau kita sambungkan, sama je. Dia punya belah sini pun, kita sambungkan kat sini. Sama je. Dia akan jadi bentuk macam ni. Segi 4. So, dia sebenarnya segi 4. Sama juga yang sebelah ni. Dia ni pun segi 4 sebenarnya. Dia ni 7. Dia ni dekat sini kecil. Yang menegak kita compare dengan menegak. Yang menegak kita sambung dengan yang menegak. So, yang ni bawah menegak. Ni lagi satu menegak ni. Belah sini. Kita bawa lagi dapat belah sana. Okey. Okey, okey. Tak apa. Okey. Kita bawa yang menegak macam ni. Bawa menegak ke sini. So, sama. 7 juga. Sama macam orang sebelah sana. Lagi. Atas ni. Dengan bawa yang bawah ni naik atas. Jadi memang kena kena imagine. So sama juga macam CX. So basically dia adalah segi 4 sama. Yang X 7 7. Yang dia ni pula segi 4 sama. Segi 4 sama pun segi 4 tepat. 8 6 8 6. Bila kita ubah jadi macam tu. So, sambung, kiralah perimeter. Siapa perimeter yang kita boleh cari adalah P. Q tak boleh lah sebab kita tak tahu X tu berapa. So, kita akan cari perimeter P dulu. Tambah semua ni. Kita ambil yang ni lah bentuk ni. Dia akan jadi 8 darab 2 tambah 6 darab 2. Dapat dia 28. So, tadi dia bagi tahu perimeter Q sama dengan perimeter P. Sama. So, Q tu pun 28 jugalah. Q 28 sama dengan panjang darab lebar apa ni? Perimeter tambah semua. So kat sini X ada 2. So 2 darab X tambah
2 darab 7. 2x tambah 14. Lepas tu kita selesaikan sampai dapat x. Ni 14 bawa pergi sana jadi tolak. 28 tolak 14 dapat 14. 14 sama dengan 2x. So, x sama dengan 14 bahagi 2. Dapatlah x tu adalah 7. 7 cm. So, kalau nampak bentuk pelik-pelik, bukan tak boleh selesaikan, cuma kau kena imagine. Macam mana aku nak bagi jadi bentuk yang senang sikit. So, yang ni adalah dia agak susah soalan macam ni. Selalunya kalau exam, dia tak adalah bentuk yang macam ni. Dia salah kau bagi sifat sama lah. Macam tu. Dia tak ubah lah macam tu. Bahagian C saya tengok semua soalan dia macam tu. Dia bagi bentuk pelik-pelik so awak kena adjust sikit. Jadi bentuk segi empat sama, segi empat tepat macam tu. Okay, okay, next. 19. Dia ada berapa soalan tak sempat Tak sempat. 19 okey kot. Ke tak okey? Buat je lah. Kita buat mana yang sempat je lah 19. Ni 8. Okey, sebelum tu dia kena baca daripada atas. Segi empat sama siapa? A, B, D, E. So, yang ni segi empat sama. So, buat tanda macam ni. So, kita tahu semua sama panjang. Next. Segitiga sama kaki. Dia lain. Dia bukan segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki tu apa je yang sama? BC sama dengan dia punya sama tu terpilih. Yang sama tu BC dengan CD saja sama. BD tak sama macam dia orang. Sebab tu saya buat color lain. BD sama dengan segitiga segi empat sama ni. BC dengan CD sama. Tapi BD tak sama dengan dia orang ni. Yang purple tak sama. Sebab tu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Yang atas je sama. Bawah tak sama. Kalau ni 5, ni 5, dan ni 6. Contohlah. So, itu segitiga sama kaki. Segitiga sama sisi, semua sama. Okey. So, dan kita dah faham kat situ. Diberi luas segitiga ialah 48. Cari perimeter. So, segitiga yang dicakapkan kat sini adalah segitiga sama kaki. Kita tengok tadi tu. Oh, dia tak boleh highlight. Segitiga tu. So, segitiga dia kata 48. So, masuklah. 48 sama dengan masuk formula segitiga. 1/2 darab panjang tapak. Panjang tapak adalah yang ni lah kita kena cari. Panjang tapak tu adalah BD. Tu tapak dia. Dia segitiga. Yang ni adalah tapak. Yang ni adalah tinggi. Yang dot-dot-dot tu tinggi. Tapak kena cari. So, kalau nak kena cari, kita buat dia sebagai anu, iaitu saya buat Y. Tapak tak tahu. And then tinggi 8. So, kita carilah Y. Jadi, nak buat macam mana dulu? 1/2 ni darab dengan 8 dulu. 1/2 darab 8. Dapat 4. So, 48 sama dengan 4Y. Y sama dengan 48 bagi 4. Y sama dengan 12. So, maksudnya tapak ni, betul ke 12 ni? 4 lah. 48 bagi 4 lah. 12. 12. So, tapak dia adalah 12. Maksudnya BD tu adalah 12. Ni 12. So, bila kita dapat BD 12, yang lain pun 12 lah. Kan segi 4 sama. Ni 12, ni 12, sini 12. Segi 4 sama. Sekarang,
Kita nak cari perimeter seluruh rajah. Masalahnya nak carinya yang purple tak tahu. Ni tak tahu ni berapa? Ni berapa? Tu yang sengit-sengit tu berapa? Sengit tu bukan 8. Kena cari. Yang tu, jadi soalan ni dia masuk dengan bab 13 kita. Teorem Pythagoras. Sebab apa saya cakap macam tu? Kamu tengok dia belah segitiga ni jadi segitiga bersudut tegak. Right angle triangle. Tu, dia ada 90 degree itu, 90 darjah tu. Tinggi 8. Okey, tapi yang ni semualah, semua 12, bukan bawah dia. So, kalau nampak segitiga macam ni, memang guna teorem Pythagoras untuk cari yang belah sini. Cuma yang bawah tapak dia bukan 12 lah. 12 tu semua. So, kalau nak cari sekerat dia saja, buat apa? Semua 12. Kalau satu ni saja, yang maroon tu. Yang saya label maroon tu. Yang tu macam mana nak cari? Kamu rasa berapa? Semua 12. Kalau yang ni saja berapa? 6. Betul. Ni 6. Bawah ni pun 6 lah. Bahagi 2. So, maksudnya segitiga tu, yang bawah ni adalah 6. Teorem Pythagoras. Ingat balik. Yang ni adalah nak cari hypotenuse. Yang tanda soal tu. Hypotenuse. So, C. Macam mana kalau cari hypotenuse? Kita akan tambah. Tambahkan sebab dia adalah sisi terpanjang. So, 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Dan tekan ke letter C. Tak payah tulis C lah. Tulis dia BC. Dapat 70. 70 semua ke? Punca kuasa. Yang ni tekan macam mana? Yang ni kena buat, kalau dalam kalkulator kamu kena buat kurungan. Kalau tak dapat. Kalau kat tulis, tak tulis kurungan tak apa. Kat kalkulator kena tekan kurungan. So, bila tekan kurungan, dapat BC tu dalam 10. 10. 10 cm. So, kita dapatlah yang sengit ni 10. Ni 10. Bawah tu tak payah kira. Memang sama. 10. Sebab tinggi dia sama, dia punya tapak pun sama, 6. So, samalah 10. So, bila kita dapat 10, baru boleh kira perimeter. Sebab semua benda dapat dah tu. Yang kat luar tu semua dapat dah. Yang dalam ni tak ambil lah. Yang dalam ni adalah, ni tak ambil. So, perimeter sama dengan 12 tu boleh darab je sebab ada banyak. 12 darab 3 tambah 10 darab 2. Dapat 56. Betul. 56 cm. Dia tak ada kuasa 2. Siap lah. Yang ni dia level advance sikit lah sebab dia guna macam-macam. Teorem Pythagoras lah, apa benda. Bahagian C dia memang ni tinggi sikit lah. Okay. So, yang lain tu dia tak sempat. So, tapi kamu boleh try sendiri dekat rumah dan boleh tanya soalan kat saya bila-bila masa je lah kat dalam kelas. Nak minta jawapan. Boleh je. Yang bawah tu ada 20, 21. Okay, dah. Tapi jangan keluar lagi macam biasa. Kita tengok gambar dulu. Okay, stop. So, siapa yang boleh, jangan boleh lah. Yang lelaki lah, Faris boleh tolong buka kamera. Adam dia keluar. Dia ni. Okay, so alright. So, okay, tengok gambar. 1, 2, 3. Alright. So, kejap, lagi satu. Lagi tak boleh ni. Okay, satu.
Okey, 1, 2, 3. Alright, so sampai situ saja kelas banking hari ini. Okey, terima kasih semua yang datang. Okay, bye-bye.